Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, baik. Al-hadits ats-tsalits rawa Ibnu Majah an Abi Juhaifah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa'umila biha ba'dahu kana 'alaihi wizruhu wa mithlu awzarihim min ghairi an yanqusa min awzarihim syai'an. Isnaduhu jayyidun. Samalah dia punya mafhum hadis sama macam yang kita baca tadi. Al-haditsul rabi'u rawa Ahmadu wal Bazzaru wa Tabraniyu fil Awsat bi isnadin hasanin an Hudzaifah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sanna khairan fastunna bihi kana lahu ajruhu wa min ujuri man tabi'ahu ghaira muntaqisin min ujurihim syai'an wa man sanna syarran fastunna bihi kana alaihi wizruhu wa min awzari man tabi'ahu ghaira muntaqisin min awzarihim syai'an. Al-haditsul khamisu rawa Tabraniyu bi isnadin hasanin aidan an Wasilata bin al-Asqa'i an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha ma umila biha fi hayatihi. Barang siapa yang mempelopori suatu sunnah yang baik maka baginya ganjaran sunnah tersebut selagi mana diamalkan dengannya, selagi mana sunnah tersebut diamalkan sepanjang hayatnya. Wa ba'da mamatihi hatta tutrak, sepanjang hayat dan selepas meninggalnya dia sehinggalah sunnah tersebut ditinggalkan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa 'alaihi ithmuha hatta tutraka. Samalah, maksudnya kalau siapa yang buat perkara buruk pun, perkara tu, dosa yang ada pada perkara tu akan didapati oleh orang tersebut sehingga dosa tersebut ditinggalkan, amalan buruk tersebut ditinggalkan. Wa man mata murabitan fi sabilillahi jara alaihi amalur rabiti hatta yub'atsa yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang mati murabitan dalam keadaan dia tu seorang yang murabit, apa kita kata ya, ni khusus untuk tentera lah. Untuk kalau kita masuk fisabilillah, kita mengawasi kawasan-kawasan yang bahaya kan, so itu dipanggil murabit fisabilillah. Maka kalau kita meninggal dalam keadaan tersebut, jara alaihi amalur rabit, maka berjalan ataupun berpanjangan baginya amal ar-rabit, amal orang yang mengawasi tersebut sehingga dibangkitkan dia di hari kiamat. Fahadhil ahaditsu, maka hadis-hadis ini tusarrihu bi taqsimil bid'ati ila hasanatin wa sayyi'atin, mensarihkan, apa kita terjemah dia, menjelaskan, tak ada kalimah sesuai. Tusarrih, dia mensarihkan tentang pembahagian bid'ah kepada baik dan buruk. Fal hasanatu hiya allati tuwafiqu usul asy-syar'i. Yang baik itu yang tuwafiq, wa hiya apa kembali hiya. Okey, hasanah tersebut wa in kanat muhdatsatan, meskipun dia tu perkara yang baru, bi'tibari syakhsiha, dari segi syakhsnya, dari segi dia tu berseorangan, diri dia tu sendiri, so dia tu nampak macam muhdatsah, perkara yang baru. Akan tapi fahiya masyru'atun bi'tibari naw'iha, akan tapi dia ni dari segi kita iktibarkan nau'nya, maksudnya dia ni dari segi perkara yang baik,
lidukhuliha fi qa'idatin syar'iyyatin, maksudnya dari segi iktibar nauk ni dia masuk dalam kaedah syar'iyah, au umumi ayatin au hadithin, ataupun dia masuk dalam keumuman ayat dan hadis. Okey, maka waktu tu dia masyru'ah lah, dia bukan muhdatsah lagi. Walihadza summiyat hasanatan, maka kerana inilah dinamakan hasanah. Wa kana ajruha yajri ala man sannaha ba'da wafati, dan ganjarannya berjalan ke atas siapa yang mempelopori sunnah baik tersebut sehinggalah kewafatannya. Okey. Sekarang Imam Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dia dah jelaskanlah hadis-hadis ini membawa maksud bahawasanya ada taksim bagi bid'ah, dan hadis-hadis ini menjadi pengkhusus bagi hadis yang umum tadi. Sekarang dia nak tunjuk kepada kita beberapa pandangan ulama lah berkenaan pemahaman bid'ah. Wasayyi'atu hiya allati tukhalifu qawaid asy-syar'i, dan sayyi'ah itu ia adalah apa yang bercanggahan dengan qawaid syarak. Wa hiya al-mazmumatu wal bid'atu ad-dalalatu, maka dia itu adalah mazmumah dan bid'ah yang dalalah. Qala al-Ubbi fi syarh al-Muslim, berkata Imam Al-Ubbi, saya lupa nak cari tadi. Imam Al-Ubbi ni di antara ulama yang mensyarahkan Sahih Muslim, akan tetapi apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ubbi ni, beliau melengkapkan syarahan-syarahan ulama sebelum beliau. Jadi Sahih Muslim ni, Imam Ubbi ni antara ulama-ulama belah Maghrib lah, kata saya Tunisia. Jadi Sahih Muslim di Maghribi itu lebih diutamakan daripada Sahih Bukhari. Jadi ulama mereka pun ihtimam dengan Sahih Muslim ni lebih. Antara ulama yang mensyarahkan, kalau tak silap saya lah, saya tak ingat, Imam Al-Mazari. Itu antara yang mula sekali. Kemudian lepas tu datang Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad, beliau menyempurnakan lagi syarah Sahih Muslim yang dilakukan oleh Imam Al-Mazari. Jadi dinamakan, kalau tak silap saya juga, Ikmalul Mu'lim fi syarhi Sahih Muslim. Kemudian datang seterusnya Imam Al-Ubbi. Jadi beliau mensempurnakan lagi apa yang dilakukan Imam Qadhi Iyad, dan dinamakan, kalau tak silap saya, Ikmalil Mu'lim. Okey. Jadi Imam Al-Ubbi, apa yang beliau katakan, wa yadkhulu fi sunnatil hasanati al-bid'u al-mustahsanatu ka qiyami ramadhana, dan masuk di dalam sunnah hasanah ni bid'ah yang mustahsan, seperti qiyam Ramadan, menghidupkan hari-hari Ramadan, malam-malam Ramadan, ataupun salat tarawih lah. Wat tahdiri fil manari isra faraghil adhan, dan at-tahdir. At-tahdir ni saya tak pasti dia punya, sebab saya tengok dalam kamus pun tak ada. Tapi cuma yang saya tengok dalam terjemahan bahasa Melayu bagi kitab Itqan Sin'ah ni ditulis tahdir dengan maksud mengajak orang datang masjid, mengajak orang hadir ke masjid. Isra faraghil adhan, selepas habisnya azan. Maksudnya lepas azan kita terus panggil orang untuk datang masjid. Maksudnya tak tahulah bentuk dia macam mana, bagi kata-kata semangat ke dan sebagainya kan. Yang penting benda tu satu perkara yang barulah, tak ada pada zaman Nabi. Okey, itu poin dia. Wa inda abwabil jami'. Okey, itu satu lepas azan, ataupun di dekat masjid, dekat pintu-pintu masjid. Dia duduk, dia ajak orang datang. Wa inda dukhulil imam, dan
ketika masuknya imam. Wat tasbihi inda tulu'il fajri, dan tasbihi, kita mengejut orang subuh. Inda tulu'il fajri, ketika terbitnya fajar. Kullu dhalika min al-i'anati 'ala al-ibadati allati yashhadu syar'u bi'tibariha. Okey. Ini semua di antara i'anah, di antara termasuk dalam konsep membantu ataupun saling tolong-menolong dalam mengamalkan ibadah, dalam melakukan ibadah. Yang mana konsep ni syarak menjadi saksi kepada iktibarnya dia, muktabarnya dia dalam Islam tu sendiri. Maksudnya kita punya konsep saling menolong untuk mengajak orang buat ibadah, itu suatu benda yang memang muktabar dalam agama kita, dalam Islam. Jadi di antara bentuk yang boleh masuk di bawah kaedah umum ni adalah antaranya mengajak orang datang ke masjid selepas azan. Walaupun benda tu tak dibuat pada zaman Nabi. Wa qad kana Ali wa Umar. Okey, dan ada juga sandaran daripada para sahabat sendiri. Wa qad kana Ali wa Umar yuqizani an-nasa. Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar pernah mengejutkan manusia, mengejutkan orang, masyarakat di solati subhi ba'da tulu'il fajri. Untuk solat subuh selepas terbitnya fajar. Wattafaqa anna imam al-jami'i al-a'zam di Tunus, ni Jami' Azam lah, Jami' Azam dekat Tunis. Jadi wa azunnuhu al-Burjini, ini masih kalam Imam al-Ubbi. Wa azunnuhu al-Burjini, dan aku maksudnya Imam al-Ubbi ni tak sure lah, tapi dia rasa macam Imam al-Burjini ni pun antara faqih Maliki juga. Hina ata liyadkhul al-jami'a, ketika mana Imam al-Burjini masuk ke dalam masjid jami' tersebut, sa'alathu imra'atun, maka bertanya kepadanya seorang wanita, meminta kepadanya seorang wanita an yad'uwa li ibniha al-asam, sedang menjadi tebusan ataupun menjadi tawanan. Wa kana al-mu'adhdhinuna hina idzin yuhaddiruna fil manar, dan ketika itu muadzin, para muadzin waktu itu sedang melakukan tahdir di menara. Kalau tengok menara di Morocco kan, dia tinggi. Jadi kalau azan dia kena naik sampai atas. Katanya kena naik kuda kalau dulu. Dan memang tinggi. Kalau jalan kaki tu memang ambil masa beberapa minit lah. 3-4 minit. Jadi kalau muazzin dulu katanya kalau mereka nak azan, mereka kena naik kuda. Daripada bawah naik atas. So menara mereka lah. Jadi waktu tu muazzin ni tengah yuhaddirun, tengah melakukan tahdir tu. Faqala laha, maka imam tersebut al-Burjini tadi mengatakan kepadanya, kepada wanita tu, ma asaban nasa fi hadha, yakni at-tahdir ashaddu min asri ibnika. Apa yang menimpa manusia dalam perkara ini, iaitu dengan tahdir ini, itu lebih dahsyat daripada tertawannya anak kau. Maksudnya seksa yang dialami oleh masyarakat ketika itu dengan tahdir tersebut itu lebih dahsyat, lebih kuat daripada anak wanita tersebut yang dipenjara. Cuma dekat sini saya sendiri saya tak jelas lah maksudnya adakah berat dari segi apa tu, maksudnya adakah mengganggu mereka tidur ke, ataupun nak tunjuk
suatu perkara yang berat. Sebab nanti sekejap lagi dia Imam Al-Ubi akan mengatakan pandangan Syekh lain pula. Ibnu Arafah Ibnu Arafah akan kata pandangan Imam Al-Burjini ni tak betul. Cuma nanti kalau saya tengok dekat terjemahan pula, lain pula dia punya terjemahannya. Maksudnya bukan Imam Al-Burjini yang mengatakan tahdir tu bid'ah, tapi Ibnu Arafah yang mengatakan tahdir tu bid'ah. Okey, kita tengok ni. Fakana syaikhu yakni Ibnu Arafah yunkiru dhalika. Syekh panggilan bagi Ibnu Arafah lah di sini. Dari perkara tersebut. Okey, mengingkari perkara tersebut tu, zalika tu saya tak tahu dia kembali kepada apa yang dikatakan oleh Imam Burjini tadi, ataupun dia kembali kepada tahdir tu sendiri. Okey. Wa yaqulu, dan dia berkata, laisa inkaruhu bisahihin. Tidaklah pengingkarannya itu suatu pengingkaran yang betul, suatu benda yang betul. Okey. Saya sendiri, bagi saya yunkiru dzalika tu dengan maksud Imam Ibnu Arafah mengingkari apa yang dikatakan oleh Imam Burjini tadi. Jadi kata-kata Imam Burjini tu kita boleh ihtimal dia sebagai mengatakan bahawa benda ni suatu benda yang tak kena lah. Kan, bila mana dia kata lebih berat daripada tertawannya anak kau tu, maksud kata benda ni satu benda yang tak betul. Jadi Ibnu Arafah mengingkari apa yang dikatakan oleh Imam Burjini tersebut. Wa yaqulu, dan Imam Ibnu Arafah mengatakan laisa inkaruhu bisahihin. Tidaklah pengingkarannya itu suatu pengingkaran yang betul. Sebab apa saya kembalikan zalika tu kepada kata-kata Imam Burjini? Sebab saya tengok tarikh kewafatan. Jadi tarikh kewafatan Imam Burjini itu 662. Adapun Imam Ibnu Arafah 803. Jadi sebab kalaulah wa yaqulu tu, ni kita tengok dari segi balik domer dia tu. Kalaulah kita kata wa yaqulu tu kembali kepada Imam Burjini, okey, kalaulah kita kata domer yaqul tu kembali kepada Imam Burjini, maka tu tak kena. Sebab seolah-olah Imam Burjini dia mengatakan laisa inkaruhu bisahihin, laisa inkaru Imam Ibnu Arafah bisahihin. Sedangkan Imam Ibnu Arafah datang selepas dia. Okey. Jadi nak tak nak wa yaqulu tu mestilah kembali kepada Ibnu Arafah tu sendiri. Jadi bila mana laisa inkaruhu tu, nak tak nak yang tu kena kembali kepada Imam Burjini tadilah. Jadi pengingkaran seolah-olah bila mana dia mengatakan lebih berat daripada tertawannya anak kau itu menunjukkan suatu pengingkaran. Okey. Laisa inkaruhu bisahihin bal tahdhiru min al-bid'i al-mustahsanati allati syahida syar'u bi'tibariha wa maslahatuha zahiratun. Okey, bahkan tahdir itu adalah suatu bid'ah yang mustahsanah, yang baik, yang mana syarak menjadi saksi dengan muktabarnya dia, dan maslahah bid'ah tadi itu zahir. Itu jelaslah, masalah dia jelas. Sebab untuk ajak orang kepada ke masjid dan sebagainya. Qala wa huwa ijma'un min asy-syuyukh. Qala dengan maksud qala Ibnu Arafah. Imam Ibnu Arafah ni antara ulama besarlah, ulama besar faqih Maliki juga. Dan beliau ada satu kitab terkenal dalam ilmu kalam, Al-Mukhtasar Al-Kalami. Okey, Al-Mukhtasar Kalami yang ditahqiq ataupun diinayah oleh Syekh Nizam Ahmadi. Wa huwa ijma'un min asy-syuyukh id lam yunkiruhu. Dan dia itu adalah ijma' daripada syuyukh tak kala mana mereka tidak mengingkarinya. Taqiyami Ramadhana wal ijtima'i 'ala tilawati.
seperti qiyam Ramadan dan berkumpul ala tilawah, baca Quran. Ini satu lagi lah, antara di Morocco lepas maghrib dan lepas subuh, mereka akan baca Quran ramai-ramai. Okey, lepas subuh mereka akan baca setengah juzuk, lepas maghrib mereka akan baca setengah juzuk. Jadi kalau macam kita, mungkinlah kita berkumpul untuk baca Yasin dan sebagainya. Mereka berkumpul untuk baca setengah juzuk. Jadi setiap hari mereka akan khatam satu juzuk. Jadi ijtima' ala tilawah. Sama juga dengan qiyam Ramadan. Wala syakka annahu la wajha li inkarihi. Tidak ada syak bahawasanya tidak ada wajah untuk mengingkari perkara tersebut. Illa kaunahu bid'atan, melainkan satu je wajah untuk kita ingkar benda-benda tersebut. Benda-benda ni semua bid'ah. Walakinna mustahsanun, akan tapi bid'ahnya bid'ah yang baik. Wa yashhadu li'tibar, maka waktu tu bila mana kita kata okey, satu je sebab untuk kita ingkar benda ni, sebab dia bid'ah. Okey, kita tengok bid'ah baik ke bid'ah tak baik. Bid'ah baik. Okey, tak ada masalah lah. So tak ada dah lah sebab yang lain untuk kita ingkar benda tu. Wa yashhadu li'tibariha al-adhanu wal iqamatu. Okey, apa lagi sandaran untuk kita kata benda ni muktabar, untuk kita anggap dia sebagai bid'ah yang baik? Contohnya azan dengan iqamah. Fa innal adhana lil i'lami bi dukhulil waqti. Okey, azan tu kita tengok fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk mengiklankan ataupun memberitahu tentang masuknya waktu. Wal iqamata, atau kepada azan tadi, wal iqamata bi huduris salati, dan iqamah itu untuk i'lam dengan dekatnya solat. Wa kadzalika tahdiru, begitu jugalah tahdir, huwa i'lamun bi qurbi huduris salah. Dia adalah suatu pemberitahuan tentang dekatnya melaksanakan solat. Intaha. Okey, habis kalam Imam Al-Ubbi di dalam Syarah Muslim beliau. Wa yajibu an nunabbiha ala mas'alatin muhimmatin la ya'rifuha ahlul ilmi fadlan amman dunihim, wa hiya tu'inu ala fahmi hadhihi al-hadith wa yudraku biha al-farqu baina thalathi haqa'iq syar'iyyatin ila akhirih, wallahu a'lam bis-shawab. Jadi kita akan tengoklah minggu depan ada suatu satu faedah yang nak diberikan oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari dalam kita memahami hadis tersebut, hadis yang kita dah baca tadi. Kita tengok minggu depan insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab.